Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka antal allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita sama-sama merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dibangkitkan pagi ini dalam keadaan kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menyambung perbahasan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, yang mana pada pagi ini kita masuk kepada bab ketuhanan, iaitu ilahiyat. Akidah 50. Akidah 50 maksudnya adalah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil atas Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil atas para rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para rasul, iaitu sifat harus. Maka jumlahnya 50. Itulah yang dikatakan akidah 50. Mengapa seorang Muslim wajib mengetahui 41 sifat bagi Allah seperti yang telah diterangkan sebelum ini? Ada beberapa alasan para ulama membangun ataupun membuat konsep 41 sifat bagi Allah tersebut. Pertama, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang makrifat, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dimaklumi, setiap orang yang mukhalaf wajib makrifat, iaitu mengenal kepada Allah, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui hakikat Allah jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh sesiapa pun. Untuk mengetahui hakikat Allah itu, tak ada siapa pun mampu melakukannya kecuali oleh Allah sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Makrifat, mengetahui dan mengenal Allah yang mampu dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui sifat-sifat wajib yang mustahil dan jaiz, yakni harus bagi Allah. Dan itu adalah sifat 41. Kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk makrifat kepada Allah. Kerana kalau seseorang tidak kenal Tuhan yang disembah, maka apa saja ibadat yang dia lakukan itu tidak bermakna. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan la tusihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu sehinggalah dia mengenal Tuhan yang disembah.
Kedua, mengapa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukhalaf hanya 20 sifat? Pada dasarnya para ulama tidak membatasi sifat Allah pada 20 sifat kerana lebih lagi, tetapi dibataskan kepada 20. Allah Subhanahu Wa Taala wajib memiliki sifat-sifat kesempurnaan, iaitu kamalat, yang layak dengan keagungannya dan maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Maka tidak layak dinisbahkan Allah SWT itu seumpama makhluk. Kerana itu sifat kesempurnaan Allah pada hakikatnya tidak terbatas. Tidak terbatas yang tidak dapat kita menghitungnya. Tetapi ulama membataskan kepada 20. Hanya saja para ulama menetapkan wajib mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah kerana 20 sifat wajib ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat. Itu batasnya. Kerana manusia ini kalau lebih pun tidak akan difahami. Yang 20 ini pun ramai di antara mereka masih lagi terkucak kacir atau tidak memahami atau tidak mempelajarinya. Ini baru 20. Kalau dilebihkan macam mana fikiran manusia ataupun akal manusia itu. Dan untuk mengenal Allah, maka para ulama membataskan kepada 20 sifat walaupun ianya tidak terbatas sebenarnya. Lebih daripada 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu untuk menelusurinya. Kalau lebih, tuan-tuan dan puan, itu akal manusia tidak akan mampu. Kerana kita ini naqais, kita ini lemah. Kita ini tidak mempunyai kemampuan sebenarnya. Tidak ada kemampuan langsung kita ini. Maka melihat kepada perkara ini, kita melihat begitu cerdiknya para ulama kerana membataskan kepada 20 kerana inilah kemampuan manusia. Manusia tidak lebih, tidak boleh lebih pada itu. Baik. Ketiganya, 20 sifat wajib bagi Allah juga akan membantah ataupun memberi respon kepada penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan. Kerana ada banyak aliran-aliran, apatah lagi pada akhir zaman ini, yang mana yang disebutkan 72 golongan aliran yang akan masuk neraka berdasarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh wasinta ni wasamuna finnar, 72 golongan. Jadi golongan itu juga mereka itu membicarakan, membahaskan tentang ketuhanan, tetapi mereka itu terkeluar daripada lingkungan ahli sunnah wal jamaah, yang mereka itu dihukum sebagai sesat oleh para ulama. Itu bezanya. Sebagaimana yang kita maklumi, dalam persoalan akidah, berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah ataupun Mujassimah dengan Musyabihah, dua itu sekalilah, Qadariyah, Murjiyah, banyak aliran-aliran kan, dan lain-lain lagi, memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. Apatah lagi di akhir zaman ini, lebih lagi kalau nak ikutkan aliran-aliran ini, baik dengan aliran liberalnya, pluralismanya,
ya, ajaran Ibu Yatinya, apa lagi, dulu keluar pula ajaran daripada Tuhan Harun, Ayah Pin, apa lagi, Rasul Melayu Haji Kahar di Kemensah Ulu Kelang, banyak aliran-aliran. Tetapi apakah aliran begitu nak kita terima dalam mengenal Allah, ataupun aliran-aliran seperti aliran yang hanya mengambil kepada makrifat dan meninggalkan syariat. Tapi yang peliknya, aliran-aliran sebeginilah yang mendapat dukungan, yang mendapat sokongan daripada masyarakat. Kalau mereka tu buat live video, tuan-tuan, contoh macam lepat kan, lepat yang rambut macam tu hanya bercakap saja, kitab tak ada, apa tak ada, itu ribuan orang suka tengok, ribuan orang like, share. Tapi kita punya video ni, kita buat pengajian yang benar-benar berdasarkan kepada apa yang telah disepakati oleh ijma' ulama', itu kurang mendapat dukungan, kurang mendapat sokongan. Jadi kita tidak heran kalau aliran-aliran seperti Syiah, Mujassimah, iaitu golongan Wahabiyah, ataupun golongan yang hanya mengambil makrifat, meninggalkan syariat, ataupun pengikut Haji Kahar yang mengaku sebagai Rasul Melayu, ataupun Tuhan Harun, Ayah Pin, itu ramai pengikutnya, cukup ramai. Cukup ramai. Itu berbeza. Itu sebab di akhir zaman ini ilmu agama makin lama makin hilang. Kebenaran semakin ditolak oleh masyarakat. Mereka tidak mahukan kebenaran, tetapi mereka mahukan sesuatu kelainan yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik, yang ganjil-ganjil. Seperti ajaran Ibu Yati, ramai yang mengikutnya. Allahu Rabbi. 20 sifat yang wajib dan satu sifat yang jaiz bagi Allah menjadi respon dan jawapan terhadap berbagai penyimpangan tersebut. Keempatnya, apabila diteliti secara saksama, 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut pada dasarnya menjadi jawapan terhadap soal-soal yang mendasar tentang persoalan ketuhanan yang wajib diketahui oleh manusia dalam rangka makrifat dan mengenal Allah. Itu caranya. Kalau tidak, macam mana untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk mengenal makhluk pun, kita mesti tahu sifat-sifat makhluk itu. Tetapi kita tidak dapat mengenalnya lebih daripada itu. Apatah lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, dan juga yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ilmu akidah, ilmu tauhid, iaitu ilmu bil aqaidid diniyatin nasyi'ati anil adillatil yaqiniyah. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Itu dia. Baik. Sifat 20 dan Asma al-Husna. Baik. Kan Asma al-Husna 99 yang kita baca, nas'aluka ya man huwallahu alladhi
La ilaha illa huwar rahmanur rahim Al-Malikul Quddus. Yang kita baca 99 tu kan. Jadi sering ada pertanyaan, mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20? Sedangkan Asma'ul Husna jumlahnya 99. Jadi macam mana nak jawab itu? Kalau kita tidak mempelajari ilmu akidah, tiba-tiba datang pertanyaan sebegitu. Kenapa sifat yang wajib bagi Allah 20 saja, sedangkan Asma'ul Husna yang kita baca 99? Maka perlu kita mengetahui perkara ini agar kita itu tidak dikelirukan ataupun kita tidak ditipu atau dimomok-momokkan dengan akidah yang batil seperti akidah mujassimah, musyabihah yang menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Pertama, seperti yang kita sebutkan sebelum ini, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat. Apalagi dalam 20 sifat. Kerana setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah wajib memilikinya. Allah juga maha suci dari setiap kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Itu sebab banyak ayat-ayat Al-Quran Allah memulakan dengan ucapan Subhanallah, maha suci Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan berbagai-bagai lagi. Begitu juga dalam kita menyusuri perjalanan pengembaraan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat itu dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan. Kerana nak menunjukkan keagungan, kehebatan, ketinggian ilmunya Allah itu. Yang Allah itu maha sempurna. Maha suci Tuhan kamu itu. Yang telah memperjalankan hamba-Nya. Itu menunjukkan kudrah. Kerana kehendak Allah, iradat. Allah berkehendak menjalankan baginda Nabi SAW dengan kudrah, dengan kuasanya Allah mampu. Innama amruhu iza rada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada kekurangan, maha suci daripada dinisbahkan kepada penyamaan dengan makhluk, dengan mengatakan Allah itu tempatnya di Arasy, Allah itu turun naik sepertiga malam. Maka tidak layak untuk kita menisbahkan sesuatu kepada Allah sebegitu, kerana itu adalah perlakuan manusia. Allah menyebut laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kena faham betul-betul. Baik. Jadi, mengapa sifat yang wajib bagi Allah ada 20? Asma'ul Husna pula 99. Untuk menjawab ini, pertama, seperti yang kita sebutkan, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apatah lagi dalam 20 sifat. Kerana setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, Allah wajib memilikinya. Keduanya, Asma'ul Husna. Artinya, nama-nama terbaik bagi Allah. Yang mana kalau kita berdoa dengan Asma'ul Husna, itu sangat bagus tuan-tuan dan puan.
Jangan kita tidak berdoa dengan nama-nama Allah. Ha? Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Itu. Berdoalah sebegitu. Ha? Nama-nama terbaik kerana nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah. Kerana nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sifatnya selari. Sebagaimana namanya, begitulah Allah. Kalau Allah itu bersifat pengasih, pemurah, permulaan kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurahnya Allah itu tidak ada batasnya. Allah memberi kurniaannya kepada sesiapa saja, termasuk mereka yang menyungutukan Allah, yang tidak menyembahnya, tetap juga Allah beri. Tetap juga Allah kurniakan kehidupan, udara, rezeki, anak, harta. Allah bagi. Pemurah. Tetapi pemurahnya kita terbatas. Terbatas pemurahnya kita. Kita hanya pemurah kepada seseorang yang kita kenal, ataupun orang kata kadang-kadang menjadi pemurah disebabkan ada udang di sebalik batu, ada niat tertentu dia jadi pemurah tu. Contohnya, pemurahnya seorang itu mendermakan hartanya untuk apa? Kadang-kadang ada niat di sebaliknya. Contohnya, kalau hampir kepada pilihan raya, seorang tu begitu pemurah membantu penduduk di kawasan yang dia tandingi. Kenapa dia jadi pemurah ketika itu? Kerana dia ingin meraih undi. Itu pemurahnya. Itu beza. Tetapi Allah tidak. Penyayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya. Allah sangat sayang. Sehingga kan seseorang hamba itu yang masih lagi melakukan maksiat tidak dibala oleh Allah SWT dengan begitu, dengan kadar segera. Dan Allah masih mengasihinya dan Allah bagi peluang kepadanya untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Tetapi berbeza dengan kasihnya kita yang terbatas. Mula-mula kasih, tetapi akhirnya menjadi benci. Bukankah banyak berlaku penceraian di antara hubungan suami isteri yang mula-mulanya mereka itu dalam keadaan berkasih sayang, tetapi apabila timbul masalah, mereka itu mula saling benci membenci, ungkit mengungkit dan sebagainya. Itu bezanya. Allah Maha Penyayang. Nama Allah dengan sifatnya itu sama. Kalau dikatakan Allah itu Ar-Razaq, pemberi rezeki, memang Allah itu benar-benar tidak terbatas mengurniakan rezeki kepada hamba-hambanya. Berbeza dengan kita, kalau kita nama kita Abdul Razak, hamba pemberi rezeki. Ada di antara mereka kadang-kadang namanya begitu. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, begitu loket, begitu kedekut untuk mengurniakan apa saja yang Allah kurniakan kepada dia. Itu berlaku tuan-tuan. Ataupun nama seseorang itu Abdul Ghani. Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Itu Allah Maha kaya.
Kalau seseorang itu namanya Abdul Ghani, hamba kepada yang maha kaya, tetapi dia tidak begitu. Itu berbeza. Baik. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di dalam Asma Al-Husna. Allah itu yang Latif, yang maha lembut. Kita kasar. Kadang-kadang nama Abdul Latif. Hamba kepada yang maha lembut, tetapi sifat panas baran, kasar, suka maki orang dan sebagainya. Berbeza. Oleh kerana itu 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas pada 99. Apalagi 20 sifat berdasarkan hadis yang sampai kepada kita. Nama Allah 99 sebenarnya tidak terbatas. Bukan 99 saja. Kerana hadis yang menyebutkan an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala, tidaklah seseorang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu dia berkata, Allahumma inni abduka, abduka ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همه إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا تعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Baik. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kesusahan dan kesedihan lalu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku hamba-Mu, putera hamba-Mu dan putera hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku dalam kekuasaan-Mu. Ketetapan-Mu telah berlalu padaku dan keputusan-Mu berlaku adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan berkah setiap nama-Mu yang Engkau namakan zat-Mu dengannya, atau Engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhluk, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, dan atau Engkau mengetahuinya secara ghaib di sisi-Mu. Jadikanlah Al-Quran sebagai ketenangan hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesusahan dan dukaku. Maka apabila seseorang itu berdoa begitu, kecuali Allah akan menghilangkan kesusahan dan kedukaannya serta menggantikannya dengan kesenangan. Ini doa yang sangat baik bagi kita yang ditimpa kesusahan, ditimpa kemurungan dan sebagainya. Dalam hadis ini diterangkan bahawa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu, dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dengan demikian, nama-nama Allah sebenarnya tidak terbatas pada
99 nama. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asma'ul Husna menjadi dua bahagian. Yang pertamanya sifat Az-Zat, iaitu sifat-sifat yang ada pada zat Allah sejak azali lagi, tanpa permulaan, qidam, tanpa permulaan dan selamanya. Sifat-sifat ini ada yang akli, iaitu yang ditetapkan berdasarkan dalil rasional dan sesuai dengan dalil sami'i, dan ada yang ditetapkan berdasarkan informasi daripada Al-Quran dan hadis. Keduanya sifat al-fi'li, yakni sifat-sifat bagi perbuatan Allah. Fi'li itu perbuatan, iaitu nama-nama yang diambil dari perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil sam'i dan dimiliki oleh Allah selamanya dan tidak ada pada azali tanpa permulaan. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Bahaki di dalam Al-I'tiqad wal Al-Hidayah ila Sabil Ar-Rasyad, di dalam kitabnya pada halaman 69. Jadi nama Allah itu bukan syarat ketuhanan. Itu kena faham. Hari ini timbul isu tentang penggunaan kalimah Allah. Telah lama dah timbul dan akhirnya berbalah di antara umat Islam dan golongan yang ingin menggunakannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menangani perkara yang sensitif begini, perlu kita menyerahkan kepada perbahasan ini kepada pihak autoriti kita. Jangan kita memandai-mandai ataupun kita menyalakan, menyuntik api kebencian kepada mereka yang tidak sama akidah ataupun tidak sama agamanya dengan kita. Itu bukan tugas kita untuk membahas ataupun membuat provokasi dan sebagainya. Serahkan kepada pihak-pihak autoriti dalam menangani isu-isu yang sensitif sebegini. Kerana ditakuti kalau ramai sangat bersuara yang menimbulkan kepada emosi, yang menyebabkan ada kebencian, dan akhirnya kita itu akan menjadi sesuatu yang memudaratkan kepada umat Islam dan juga kepada non-Muslim yang ingin menggunakan kalimah Allah itu. Maka saya tidak mahu mengulas tentang perkara ini. Kita serahkan segala-galanya atas kebijaksanaan pihak-pihak jabatan agama, pihak-pihak majlis fatwa, pihak JAKIM dan sebagainya. Itulah ingatan saya kepada tuan-tuan dan puan, kerana kebanyakan daripada mereka kadang-kadang tidak mengetahui tentang perkara ini, lalu membuat provokasi dan ingin membawa perkara ini kepada kemudaratan yang lebih besar lagi. Adalah lebih baik untuk ditangani secara berhemah, secara berhujah, secara ilmiah, dengan kita memahami setiap apa yang berlaku itu. Jangan kita suntikkan api kebencian dan juga permusuhan yang menyebabkan negara kita ini akan menjadi huru-hara akhirnya. Ingat tu tuan-tuan, bukan tugas kita untuk turun membuat demonstrasi dan sebagainya. Jangan sekali-kali. Itu bukannya tugas kita. Baik. Sifat wajib 20 bagi Allah. Barulah kita masuk kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah,
Yang pertamanya wujud. Di antara sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud, iaitu ada. Dalam erti bahawa wujudnya Allah itu wajib menurut akal kerana zatnya, bukan kerana ilat ataupun alasan. Kita itu wujud kerana ada alasan, ada sebab musababnya. Kerana kita itu dilahirkan oleh ibu kita, hasil perkahwinannya dengan ayah kita, hasil hubungan antara ibu dan ayah kita, maka hamillah ibu kita dan lahirlah kita. Itu bersebab. Tetapi Allah tidak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan kerana alasan wujudnya Allah itu. Dan bukan kerana sebab akibat. Kerana itu Allah disebut dengan wajib al-wujud. Dalam erti akal, tidak dapat menggambarkan tidak adanya Allah dalam apa kondisi sekalipun. Baik pada masa yang telah berlalu, masa yang sedang dihadapi, maupun masa yang akan datang. Sifat wujud ini hanya wajib bagi Allah. Berbeza dengan wujudnya selain Allah, pasti kerana alasan dan sebab akibat. Wujudnya satu pokok itu kerana ia ditanam. Baik. Kita saksikan setiap ciptaan Allah, wujudnya alam selain manusia, seperti pepohonan, gunung, langit dan sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan wujudnya alam tersebut tanpa wujudnya Allah. Itu menjadi bukti bahawa Allah itu wujud. Itu menurut akal kita. Siapa yang menjadikan gunung ganang? Siapa yang menjadikan langit? Malah orang-orang kafir pun mereka juga mengetahui bahawa Allah lah yang mencipta segala-galanya itu. Alam tidak mampu menciptakan dirinya sendiri, juga tidak mampu menciptakan alam lain selain dirinya. Maka teori alam semula jadi itu tidak betul. Walaupun tidaklah salah untuk kita mengungkapkan sebegitu. Tetapi bukan alam itu semula jadi. Mana boleh dia jadi sendiri tanpa ada penciptanya. Wujudnya Allah tidak bersandar pada alasan dan sebab akibat. Apabila kita melihat seorang manusia, maka kita akan berkata wujudnya orang ini sebab wujudnya kedua orang tuanya. Apabila kita menyaksikan sebuah pohon, maka kita akan berkata wujudnya pohon ini kerana wujudnya benih pohon tersebut. Sedangkan wujud kedua orang tua dan benih kembali pada sebab lain. Demikian pula seterusnya. Jadi semuanya bersebab, tetapi tidak kepada Allah. Oleh kerana Allah SWT wajib memiliki sifat wujud ada, maka mustahil memiliki sifat sebaliknya, iaitu adam, iaitu tidak ada. Maka wujud ada, lawannya adam tidak ada. Itu semua mesti ada begitu. Ini yang disusun oleh para ulama bagi memudah carakan untuk kita makrifat, mengenal kepada Allah dengan memahami sifat 20 ini yang terbatas akal fikiran kita. Kalau ada yang bertanya apa dalil wujudnya Allah, maka para ulama memberikan jawapan yang berbeza-beza dan semuanya tidak dapat dibantah. Di antara contoh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama dengan pendekatan yang berbeza-beza, tetapi menghantarkan pada kesimpulan bahawa wujudnya Allah adalah hakikat yang tidak dapat diragukan. Pertama, ilmu pengetahuan dan pengamatan menetapkan bahawa alam jagat raya beserta seluruh peristiwa di dalamnya yang terus berlangsung adalah perkara yang sebelumnya tidak ada
dan kemudian ada. Sebelum ini tidak ada, kemudian ada. Semua serupa macam kita juga. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada, tetapi kemudian ada, pasti ada pencipta yang mengadakannya. Pencipta tersebut harus memiliki sifat-sifat yang menjadikan mampu untuk melakukan penciptaan. Sudah pasti pencipta tersebut harus azali, yakni tidak ada permulaannya. Dan bukan sesuatu yang baru. Kita itu baru. Sebelum ini tidak ada. Sekarang ada. Alam ini baru. Kerana kalau pencipta tersebut adalah sesuatu yang baru, maka akan memerlukan pula sesuatu yang menciptakannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil sebab musabab. Baik. Kedua, ilmu pengetahuan dan pengamatan yang terus berlangsung menetapkan bahawa semua yang ada di alam raya ini merupakan sesuatu yang sempurna. Ciptaan Allah. Semua sempurna. Kesempurnaannya sudah pasti bukan dari dirinya. Berarti hal tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang maha sempurna yang membentuk pada kejadiannya yang sempurna. Itu melalui akal kita untuk makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Kita perhatikan ratusan ribu fenomena alam yang mempersilakan dirinya untuk diteliti. Alam ini untuk kita melihat ciptaan Allah, bertafakur tentang ciptaan Allah. Sehingga akhirnya terungkap banyak aspek menakjubkan dalam kesempurnaannya menurut para peneliti. Maka apabila direnung-renung, tidak ada cacatnya perbuatan Allah itu. Semua sempurna. Adalah suatu hal yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang maha sempurna dan tidak kelihatan oleh pandangan, yang menciptakan semuanya dengan sempurna dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya, dan mengatur berbagai peristiwa yang terjadi dengan kudrahnya, kekuasaannya. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kesempurnaan penciptaan alam. Ketiga, pengamatan yang terus berlangsung terhadap berbagai hal yang ada di dunia ini menetapkan bahawa pertolongan merupakan salah satu ciri khas yang menonjol di dalamnya. Kita dapati setiap ada keperluan pada komuniti kehidupan di dunia ini, pasti ada sesuatu yang memenuhinya dan menunaikan keinginannya dengan kondisi yang paling sempurna. Setiap ada tumbuh-tumbuhan dan haiwan memerlukan makanan pokok. Pasti ada makanan pokok yang sesuai dengannya dalam kondisi yang paling baik dan sempurna. Setiap makhluk hidup yang memerlukan selimut untuk menolak cuaca panas, cuaca yang dingin sejuk, ataupun daripada bahaya, pasti ada sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya dengan kondisi yang paling bagus dan sempurna. Setiap keinginan pada kenyamanan, kemewahan, kesenangan dengan keindahan, pasti di dunia ini ada sesuatu yang dapat memenuhi keindahannya. Hal ini terjadi kepada sesiapa saja. Baik. Setiap ada penyakit, pasti ada ubat. Setiap yang ada energi, pasti ada kekuatan yang mengimbangi, selama tidak ada ketentuan Allah yang berkehendak lain. Demikian terjadi dalam banyak hal yang tidak dapat kita hitung. Semua ini merupakan pertolongan yang sempurna. Pertolongan yang sempurna merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha penyayang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ini disebut dengan dalil inayah, iaitu pertolongan daripada Allah. Keempat,
dalil akal menetapkan bahawa di dunia ini tidak ada sesuatu eksistensinya wajib kerana dirinya. Bahkan semua apa yang terjadi padanya merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Di mana akal tidak menetapkan adanya penghalang seandainya hal tersebut terjadi dalam bentuk yang lain. Boleh jadi dalam bentuk yang lain. Setiap sesuatu yang mungkin menurut akal, maka pada dasarnya hal tersebut asalnya tidak ada. Ia tidak tercipta dalam kenyataan kecuali sebab sesuatu yang menguatkan keberadaannya melawan banyak kemungkinan yang lain. Sesuatu yang menguatkan tersebut harus sesuatu yang ada dan wajib adanya kerana dirinya. Jadi, sesuatu tersebut pasti bukan bahagian dari alam kerana alam dan seluruh isinya merupakan sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin dan tidak wajib menurut akal. Dalil seperti ini disebut dengan dalil kemungkinan dalam terciptanya alam. Sedikit lagi dah tuan-tuan. Kita nak habiskan bab wujud ni, ketuhanan ni. Ini mengaji akidah ni, dia kena gunakan kecerdikan kita dalam memahami. Kalau tidak, kita tidak akan faham. Memang agak susah, agak sukar untuk mengaji ni. Itu sebab orang nak mengaji akidah ni, dia kata boring lah. Padahal ini yang paling penting sekali. Jemulah mengaji akidah. Jangan jemu, tuan-tuan. Kerana di dalam kubur besok kita akan ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa hujah kamu kenal Allah? Kita kalau tidak mengenal Allah, maka ibadat kita habis. Baik. Kelima, manusia adalah makhluk paling sempurna di dunia ini menurut apa yang kita amati dan kita perhatikan di antara semua makhluk yang ada. Makhluk yang paling sempurna ialah kita. Berbanding pokok, batu, langit, haiwan. Sudah pasti manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Kita itu sebaik-baik ciptaan. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ia juga tidak diciptakan oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tua kita yang cipta kita, dia cipta kita yang cantik-cantik lah tuan-tuan. Hidung mancung, matanya Masya Allah, Tabarakallah. Semua yang cantik-cantik kan. Bukankah manusia ini suka pada keindahan? Apa saja yang standardnya di bawah manusia pasti tidak dapat menciptakan manusia. Kita tidak boleh mencipta manusia. Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan seperti manusia akan mencipta sesuatu yang sempurna. Kita tak sempurna, nak cipta sesuatu yang sempurna. Macam mana? Kita ini naqais, lemah. Berarti ada sesuatu yang lebih sempurna dari manusia yang mampu menciptakan sifat pengetahuan. Iaitu ilmu. Siapa yang bagi ilmu kepada kita? Allah. Itu sebab ada orang mengaji sekejap saja, ataupun tak lama dia mengaji tetapi ilmunya Masya Allah, Tabarakallah. Begitu hebat. Kerana kurniaan daripada Allah SWT. Ada orang mengaji begitu lama, tak faham-faham juga tuan-tuan. Itu sebab kita minta kepada Allah SWT agar Allah kurniakan kepada kita ilmu pengetahuan. Subhanaka la ilma illana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini manusia yang tidak mengerti apa-apa kecuali dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kehendak, kebebasan dan sifat-sifat manusia lainnya setelah memberinya sifat kehidupan. Jadi pencipta itu sudah pasti sampai kepada puncak dalam kesempurnaan, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dalil seperti ini kita namakan sebagai dalil kesempurnaan, iaitu Allah itu kamalat, kita naqais, lemah. Demikian beberapa dalil rasional dan sekian banyak dalil yang tidak terhitung jumlahnya, yang kesemuanya menghantarkan kita pada kesimpulan wujudnya Allah. Sedangkan dalil naqli Al-Quran dan hadis tentang wujudnya Allah tidak terhitung jumlahnya, begitu banyak. Seumpama firman Allah Subhanahu wa taala
Yang mana Allah berfirman, afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10. Jadi cukuplah sekadar itu untuk kita membahaskan tentang ketuhanan, iaitu bab yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah iaitu wujud. Kita akan masuk pada sifat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat mengaji secara konsisten, secara di dalam maya ini, untuk kita mengambil sedikit masa dalam kita mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.